sejahtera, salam satu Malaysia, salam semuanya yang jauh, mari dekat yang dekat merapat. Saya Seifuat bukan hendak menjual ubat. Hai baru nak masuk ramai-ramai, baru tahu gitu. Tak apa, okey. Jadi kepada siapa yang baru masuk, kita belum mula, memang tunggu awak. Tak apa, Danish bukan Syami, Seifuat. Danish ni. Okay, so untuk hari ni kita plan untuk bawa 2 chapter terus. Bahkan at Max ni kita ada banyak perkara, jadi kita bawakan 2 chapter. Dengan harapan semua yang masuk, tak kira lah you passion ke, you pernah join, kita pernah join, you dapat follow dan akan dapat manfaat masa awak exam ke tak exam nanti. Yang penting sekarang ni main saya punya benda utama yang saya nak, kalau boleh semua orang yang ada dekat dalam ni adalah dia dapat faham. Sebelum ni mungkin tak berapa jelas. Jadi kita boleh pergi dulu kepada yang pertama sekali, soalan ataupun chapter linear law. Okay, tolong bagi tahu saya untuk linear law, awak ada apa-apa dendam ataupun mungkin ada apa-apa isu dengan dia ataupun tidak? Saya tidak ada dendam tengah-tengah. Oh, tak suka yang ada law. Ada yang favorite. Wow, terbaik. Pada siapa yang favorite? Biasanya yang favorite ni cikgu tau. Awak cikgu ke? Bukan Ayo, susah cikgu. Aduh. Okey. Untuk pengetahuan semua orang, apa saja chapter, apa saja subjek, susah adalah kerana kita tak tahu. Kalau kita tahu, senang. Kalau kita tahu tapi tak boleh nak cakap senang sangat kan, nanti macam bongkak. Okay, so untuk linear law, awak tahu tak rules number 1? Kalau kita nak buat, kita nak terror this chapter, tahu tak benda pertama sekali, apa benda yang akan fahamkan dulu? Equation ikut part CY. Mana korang tahu? Siapa yang pergi edarkan skema jawapan ni? Skema jawapan. Alah, dah tahu pula. Dah belajar dulu. Kejap. Sabar aja. Equation ikut part CY. Dia is true. Benda tu belajar tahun lepas kan? Belajar tahun lepas, betul tak? Tak. Habis tu belajar bila? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Betul lah tahun lepas. Sebab itu kan chapter form 4. Awak form berapa? Form 4 tak boleh masuk tau kat sini. Nak kena macam mana ni? Okay. So sekarang kalau ikutkan, kita akan mula dengan y equals to mx plus c. Okay, apa yang berbeza daripada y equals to mx plus c biasa? Tolong someone, do you notice any differences? Nampak? Okay, cuba teka apa yang lain. Huruf besar, ya betul. Mana kau tahu skema jawapan? X besar, tak? Y dan X pakai besar. Kenapa? Sebab dalam chapter linear law, hukum linear ni, benda yang paling crucial sekali adalah dia kisahkan pasal orang lain nak jadi garis lurus. Orang lain dia menyamar menjadi garis lurus. Makanya kita tak pakai Y kecil dan juga X kecil. Daripada awal lagi kita dah decide memang pakai Y besar, Allahumma salli ala Muhammad. Pakai Y besar dan X besar sebab each of these akan ada penyamarnya. Okay, macam contoh kat sini Y ni it can be Y over X, it can be Y over X, Y over X. Dia boleh jadi YX square, dia boleh jadi 1 over Y, it can be anything. And even dia boleh jadi something yang ada ramai juga yang tak suka, log Y base 10. It can be anything. Jadi penyamar-penyamar ni, kalau kita dah berjaya kenal dia, kita berjaya identify dia, ini imposter ni. So kita terus convert kepada Y capital. So the moment you pakai Y capital, maksudnya penyamar telah dikenal pasti. So kita tukar kepada Y capital supaya sedap mata memandang. Mana yang korang lagi suka? Y mx plus c ke YX sama dengan mx cube plus c? Macam-macam dia terlalu panjang kan. So dapat je kenal penyamar, tukar, convert dia jadi capital. Okay, yang X ni pun sama. Kita tahu dia penyamar. It can be X cube, it can be 1 over X, it can be X square, it can be
What? Log X, yes. Log X base 10. It can be... Jap. Boleh tak yang penyama X ni, dia jadi XY? Boleh tak boleh? Jap. Tak boleh. Tak boleh. Penyama ni dia ada prinsip. Prinsipnya apa? Okey, untuk X capital, penyamanya hanya boleh ada huruf X je. Tapi untuk Y capital sahaja yang boleh campur. Yang boleh campur dekat Y capital saja. X capital tak boleh campur. Dia nak pusing macam mana pun, dia tak boleh libatkan huruf lain. Dia boleh libatkan huruf X sahaja. Fahim Tom? Fahimna ya Ustaz. Aduh, dah macam kelas Arab. Okay, sudah. Okay, now bila awak dah settle pasal Y capital dengan X capital, makanya sekarang awak ada masalah tak dengan M dan juga C? Ada masalah tak? M tu apa, C tu apa? Okay, M adalah gradient. Gradient inilah kecerunan lah. Jadi bila kecerunan ni akan ada berapa formula? Saya saja tanya. Sebab linear law ni main dia adalah pasal garis lurus kan? Maka M dengan C ni awak kena betul-betul tahulah. Okay, M. Nampak tu? Ada satu formula pula. Gradient M ada 2 formula lah. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan ada 2 ya. Yang pertama, M kita punya formula adalah beza Y bahagi beza X. Ataupun dekat dalam buku teks biasa kita nampak Y2 minus Y1. Bahagikan dengan X2 minus X1. So ini adalah formula yang pertama. Dan formula yang kedua adalah bila dia bagi pintasan Y and pintasan X. So dia adalah negatif Y intercept over X intercept. Ada masalah ke dengan perkataan intercept? Hopefully tak ada intercept pintasan lah. Okay. Dan formula yang kedua ni memang negatif tu wujud. Memang dia ada negatif dalam formula. Bila nak guna yang pertama? Bila ada 2 koordinat. Bila nak pakai yang kedua? Bila ada Y and X intercept. Jadi flow kita yang standard adalah kita cari M dulu. Dah dapat M, masuk dalam equation. Dah dapat equation, nak cari C, masuk koordinat. Boleh tak? Okey tak? Standard macam tu kan? Okey, jadi sekarang saya nak test kejap. Nak tengok berdasarkan apa yang saya dah explain sekarang. Berdasarkan saya dah explain, okey, saya nak tengok awak dapat follow tak follow. Okey, sekarang saya bagi Pak C. Okey, kat sini katalah, ni contoh tau. Y, X, lepas tu yang Pak C X ni dia pakai X cube. Okay, lepas tu dia ada bagi satu line, okay, dekat sini dia bagi 4, lepas tu dia bagi satu koordinat dekat sini 5, 7. Okay, setakat ni boleh follow tak? Kau okey tak? Kau ada masalah tak? Kan? Kalau ada masalah cakap, jangan simpan seorang-seorang. Ada masalah cakap je. Kalau sempat saya nampak, saya akan acknowledge. Jangan risau. Saya cubalah bertindak adil seadil-adilnya. Tapi awak kena faham, macam mana pun kita tak boleh nak kita tak boleh nak puaskan hati semua pihak. Kalau aku pilih di sini, apa kata di sana? Kalau tulis XY boleh ke? Okey, tulis XY ke YX ke tidak ada masalah. Cumanya bila Pak C Y, kita akan dahulukan Y lah baru cantik sikit. Okey, now saya nak tanya. 5 ni siapa? X. Itulah masalah dia. X square. Itulah masalah dia. Ni cube. Yang ni cube. Okey. Untuk tidak keliru, benda pertama sekali, you dapat soalan, nampak je Pak C ni, terus bulatkan. Okey, macam contoh kat sini YX kan, bulatkan dia, terus label dia Y capital. Yang Pak C X ni, bulatkan dia, labelkan dia sebagai X capital supaya kita tak confuse. Faham tak? Kita kasih besar. Yes, kita kasih besar. Jadi dekat sini bila saya tanya 5 ni siapa? Jangan sebut X, jangan sebut X cube, X capital. 7 ni siapa? Y capital. Settle. Tak payah mengelirukan diri. Sebab kalau kau sebut YX, nanti yang lain YX, nanti dia 1 over Y, ada pening. So number 1 you kena faham. Yang ni siapa, yang tu siapa. Dah faham? Okey, 4 siapa?
Y capital. Yes. Kan dia y-intercept kan. Jadi Y capital. Di mana kalau kita jadikan dia koordinat, okay, 4 ni adalah y-intercept, makanya adalah dia 04. Y-intercept x0. Percikah? Percikah semua orang? Percikah. Dan lepas daripada tu, barulah kita pergikan kepada apa yang ada certain orang dekat sini yang dah tahu skema jawapan. Dapat soalan follow paksi Y. Dapat soalan follow paksi Y. Ataupun kalau tadi saya cakap yang ramai kata kat situ, dapat soalan, dia ada tambahan jawapan kat sini. Apa? Isi tempat kosong. Okey, equation. Okey, equation follow paksi Y. Oh, salah pula kat sini. Oh, sabar jap. Okey. Sebenarnya ke depan. Equation follow paksi Y baru betul. Boleh tak boleh? Baca kah? Macam tak Oceh? Macam tak Oceh? Okay, so kalau Oceh, now nak follow paksi Y ni pula dia kena ada seni dia. Okay, di mana yang pertama, dia boleh libatkan darab ataupun bahagi. Yang kedua, dia boleh libatkan apa lagi? Dia boleh libatkan terbalik. Yang ketiga, dia boleh libatkan log. So, yang darab bahagi ni macam mana? Darab bahagi adalah yang paling popular. Darab bahagi yang paling popular. Contoh kalau saya ada kat sini, Y, saya nak tukarkan kepada YX. Saya rasa ni too easy lah. Terlalu senang kan? Kita letakkanlah, kita darabkanlah dengan X, tapi dengan syarat kalau Y darab X, seluruh equation tu kena darab X. Apa yang nanti kita tengok detail dekat soalan. Boleh tak semua orang? Cakap. Okey. Jadi yang menjadi problem yang pasal darab bahagi ni ialah bila dia bagi contohnya YX, dia suruh jadikan kepada Y over X. So mulalah macam berteka-teki tau. Tapi bila awak mula berteka-teki, soalan macam ni maksudnya masalah dekat mana? Bukan dekat linear law. Masalah awak dekat algebra. Jadi kepada siapa yang masih tak berapa mahir dengan algebra, jangan follow astagfirullahalazim. Jangan lupa untuk subscribe YouTube MC Plus dan carilah di sana sekolah algebra sebelum di-delete. Sebelum di-delete tu saya punya skrip saya memang suka sebut. Sebab kalau macam tak ada urgency, orang tak nak tengok. So pergilah tengok, settlekan algebra awak. Jangan delete. Tak delete. Tapi sebelum di-delete, manalah tahu kan. Kalau orang tak nak, kita macam tak apa kan. Kita tak apa, kita delete kan. Biarlah. Siapa yang biasa join kelas saya, dia tahulah itu memang ayat saya. Saya biasa baca ayat tu. Dia dah lali lah. Saya tak tahulah dia tengok ke tak. Pergi tengok, search YouTube. Bukan sekarang. Tak payah pergi sekarang lah. Saya nak sulung ke? Uish, tiba-tiba out of nowhere you. Out of nowhere? Saya terkejut lah. Okay, so sekarang YX nak jadi Y over X. Apa? Macam mana kita nak settle? Kepada siapa yang dah terror, ini caranya awak ajar kawan awak. Dengar Okay, nak jadikan X kat bawah, pertama sekali matikan X dekat atas. Jadi nak matikan X dekat atas, kita bahagi dengan X dulu. Jadi habis. Betul tak? So, kita bahagi dengan X sekali lagi, jadilah Y over X. Jadilah macam tu. Bahagikan dulu dengan X untuk matikan, bahagi X sekali lagi, dan jadilah Y over X. Ataupun, siapa yang dah terror, dia akan tahu, bahagi dengan X kuasa 2. Sebab bahagi X 2 kali ni adalah bahagi X kuasa 2. Siapa yang buat macam tu, dia dah terror lah. Tapi macam mana awak nak fahamkan kawan awak yang, macam mana dapat tu? Alah, macam tu je lah. Inilah cara dia. Bahagikan ataupun darab sesuatu untuk matikan apa yang kita tak nak. Lepas tu baru kita bahagikan atau darabkan apa yang kita nak. Boleh? Nanti kita go through lagi dekat soalan betul. Dekat soalan yang saya sediakan. Okay. Dalam EQN pun bahagi ataupun darab 2 kan. Ya betul. Satu dapat, semua dapat. Yang tu nanti kita akan tengok. Okay, next. Apa lagi yang possible? Okay, kalaulah saya ada contoh okay. Daripada Y, kita nak jadikan dia kepada 1 per Y. Yang ni berbahaya. Yang ini berbahaya. Kenapa? Sebab bila Y nak bahagi, nak jadikan dia 1 per Y,
antara cara yang mungkin orang biasa buat adalah dia pakai this method. Maksudnya dia nakkan Y di bawah. Jadi dia matikan Y di atas, dia buat apa? Dia bahagikan dengan Y dulu, jadi cancel out, mati tinggal satu dekat atas. Satu pun dekat bawah. Dan nak jadikan Y kat bawah lagi, nak Y kat bawah, dia bahagikan Y sekali lagi. Secara tak langsung sebenarnya dia bahagi Y square. Dapat tak 1 per Y? Dapat. Tapi apa masalah dia? Masalah dia, kalau dia bahagi Y square, nanti yang huruf-huruf lain pun bahagi Y square juga. Equation kan? Satu order, semua order. Jadi apa efek dia? Dekat X pun ada Y nanti. Bukan susah. Dekat X pun ada Y nanti. Saya kata apa? Dekat X boleh ada Y tak? Dekat X tak boleh ada Y. Yang boleh ada Y hanyalah dekat Y je. Dekat Y sahaja yang boleh ada Y dan dia boleh combine. Tapi kalau dekat X tak boleh combine. Kelas sampai pukul 11 ke su? Taklah. Awak ni sampai 10.30 awak betul. Okay. So far so good. Jadi bila macam ni punya keadaan, bahagi Y square, kita tak akan ke mana nanti. Jadi apa cara dia? Awak kena faham, bila Y seketul macam tu, ataupun apa-apa huruf seketul macam tu, dia adalah sebenarnya per 1. Maka kalau kita nak jadikan 1 per Y, terbalikkan ini. Kita akan terbalikkan. Itulah yang kedua yang saya cakap tu. So yang ini terbalikkan, maka equal to something pun terbalikkan juga. Itu kita tengok kemudian. And the last one, Y, kita nak jadikan dia log Y. So yang ni sebenarnya a bit simple. Kita wujudkan je lah log sebelah tu. Kita letak je lah log. Tapi masalah kita dekat part lain. Masalah kita, saya terus contohkan dengan soalan. Okay, dia bagi Y sama dengan KX. Y sama dengan KX. So bila kita letakkan log, jadilah dekat sini log Y sama dengan log KX. Kan? Base 10, base 10. Yang depan ni settle lah. Dah jadilah. Itu yang belakang ni apa? Yang belakang ni, siapa yang ada masalah dengan rules log, dia akan jadi problem. Tapi rules log yang macam ni, biasa saya kata apa? Okay, saya kenalkan awak dulu. Saya kenalkan bahasa saya. Okay, ni log kan. 10 ni base kan. Yang ni KX ni saya panggil bapa. Yang base ni saya panggil anak. Bapa kat depan, anak kecil je kat bawah tu. Dia ni mak dia. Boleh? So kalau bapa darab, log tambah. Itu dia. Kalau bapa darab, log tambah. So bila kita nak pisahkan dia, jadilah dekat sini, bapa dia darab kan? Jadi log akan tambah log K tambah log X. Macam tu. Okay. Log K tambah log X base 10 base 10. Tapi bila kita dah pisahkan dia macam ni, kita tuliskan yang log X dulu. Kita prioritizekan log X dulu. So kita tukarkan tempat dia, log X base 10 ditambahkan dengan log K base 10. Awak rasa kenapa? Kenapa kita buat macam tu? Kenapa kita buat macam tu? Kita nak pisahkan log KX akan jadi log K tambah log X. Tapi kita tuliskan log X dulu baru log K. Kita tukar tempat dia. Sebab kita punya linear law ni, main dia adalah Y capital equals to MX capital plus C. Jadi bila dah kalau kita nak tulis dia apa-apa equation, Y lepas tu sama dengan something X, lepas tu yang tak ada kena mengena dengan YX. So dia akan follow this pattern lah. Baru kita boleh compare kan, kita tahu siapakah M, siapakah C. Barulah kita boleh jawab soalan. Boleh tak? Bacakan. Okay. So dekat sini tadi ada yang tanya, boleh tak ulang bab yang log? Awak jangan risau. Yang pasal log apa semua jangan risau. Nanti pergi dekat soalan log nanti saya tunjuk. Sekarang saya nak bagi rough idea saja. Boleh tak? Okay. Apa kata sekarang kita terus pergi soalan. Jom. Okay, let's go. Okay, kita pergi pada soalan yang pertama dekat sini. Okay. Soalan ni kata Rajah menunjukkan satu graf garis lurus diperoleh dengan memplot. Okay, biarlah dia kata apa pun. Yang penting apa yang kita nak nampakkan sekarang adalah KY sama dengan KY tambah X square sama dengan H. Apa yang saya pesan tadi? Dapat soalan, apa yang saya pesan tadi? Equation ikut paksi Y. Yang tu yang kedua. Y capital and X capital. Yes.
dekat Pak C kita ni terus. Okay, dekat sini. Yang ni nanti Allahumma salli ala Muhammad. Okay, this one akan pakai, ini adalah actually Y capital. This one actually X capital. Kita terus solidkan dia, Y capital, X capital. Walaupun yang ni dia pakai huruf Y juga, tak payah. Kita nak capital juga. Sebab capital ni, it can be anything. Dia boleh jadi itself ataupun boleh jadi penyamar-penyamar lain lah. Nampak? Ini kan tak sama? So kita dah solid macam tu. Maksudnya kalau saya suruh awak baca, 6 ni siapa? 6 ni siapa? 6 tu adalah Y capital. Kan dia pintasan Y kan. Jadi dia Y besar. Betul. Najwa Nizam daripada tadi saya perasan. Betul, suka betul perkataan besar tu. Kan Y besar. Jangan mention. Okay, Najwa Nizam kata jangan mention. Bukan C ke? C tu Y lah. C tu kan Y intercept. Jadi bila dekat dalam linear law, Y, nilai-nilai Y saya akan terus suruh awak mention as Y capital. Boleh tak? Nilai-nilai Y saya akan terus mention sebagai Y capital. Okay, so dekat sini 6 ni kalau saya tuliskan koordinat dia adalah 06. Setuju? Kan awak faham kan 6 ni Y intercept kan? So Y intercept X0 kan? Jadi 6 ni Y capital, 0 ni X capital. Boleh tak? Bacakan. Okay, cantik. So now tugas awak, saya nak awak convertkan this one, ataupun samalah this equation kan? Tukarkan sekejap, jadikan dia follow Pak CY. Jadikan dia follow Pak CY. So dekat sini Y ni ada K kan. So saya jadikan dia macam ni dan cantikkan terus dalam susunan Y MX plus C. Silakan. 30 saat je saya bagi. Bila lagi nak try kan. Saya sambil tu saya tulis dalam equation dia. Okay, kita ada dekat sini KY tambah X square sama dengan H. Okay, Black. Oi, nama Black kan. Dah berjaya nampaknya. Lagi 15 seconds remaining. Jangan mention saya ambang bomba merdeka. Okay. Yang ada kawan-kawan, panggil lagi. Jangan terlepas. Pergi. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Jom kita compare apa cara awak dengan apa cara saya. Okay. Kita sekarang nak follow Pak CY. Tapi dalam keadaan kita follow Pak CY, biarlah kita follow dalam dia punya yang straight line punya pattern. Y equals to MX plus C. Boleh? Jadi dekat sini, yang tak ada huruf Y saya hantarkan ke sana. Maka saya buatkan dulu macam ni. KY sama dengan negatif X square plus H. Y, X, tak ada YX. Okay, kemudian saya follow Pak CY, Y single je, Y kecil single je. Maka ada yang mengganggu K. So bila ada yang mengganggu, kita hapuskan dia. Macam mana? Kita bahagikan dirinya sendiri. So ini akan bahagi K untuk mematikan dia. Maka kerana dia bahagi K, seluruh yang lain pun akan bahagi K. Sebaiknya awak bahagikan terus asing-asing macam ni supaya awak tak campur adukkan M dan juga C. Boleh tak? Cakap. So yang depan ni kita cancel out K dengan K mati. So tinggallah Y. Dan dekat sebelah sini akan jadi negatif X square per K ditambahkan dengan H per K. Siapa yang dapat macam ni? Dapat tak macam ni? Dapat tak? Siapa yang dapat macam ni? Tahniah, congrats, tapi tak habis lagi. Jangan digabungkan kita boleh bahagi everything dengan K. Kita purposely asingkan. Yang ni K, yang tu pun K, supaya kita boleh baca siapa M dan siapa C. Okay. Ini kita asingkan, jangan gabungkan balik. Kita nak baca M dengan C. Okay. Makanya, yang ini Y cantik dah. Sini X square dah sama dah. Kita follow Pak CY, Pak CX akan terfollow sekali, automatic. Jadi yang X square ni kita asingkan dia. Bila kita asingkan dia, yang ni negatif tak ada nombor kan? Maksudnya negatif 1, maka negatif 1 per K kita letak depan. Negatif 1 per K kita letak depan. And then negatif 1 per K kita letak depan. Maka sekarang, okay, this one Y capital, that one X capital. Convert. Okay, so kita convert.
Y capital equals to negative 1 over K, X capital tambah H over K. So far so good. So far so good. Ocika, boleh nampak tak? Boleh faham tak? Okey, boleh. Kuasa 2, so itulah saya kata awal tadi. Daripada awal kelas tadi saya kata, ini bukan marah saya beritahu Kau kena faham, kita akan gunakan Y and X capital selepas kita berjaya jumpa penyamar. Dah jumpa penyamar, tukar capital. Dah jumpa penyamar, tukar capital. Macam mana nak tahu penyamar tu? Tengok dekat part C. Dekat part C kita, penyamar untuk Y juga. Penyamar untuk X adalah X square. So that dekat sini, X square ni X capital. Y ni Y capital. Faham? Tu kena kenal daripada awal tu. Siapa penyamar? Penyamar dah jumpa je convert capital. Supaya sampai dekat sini sedap mata memandang. So bila sedap mata memandang, awak boleh terus tahu negatif 1 per K ni siapa. Negatif 1 per K ni adalah kita punya M. And then yang H per K ni siapa? Yang ni adalah kita punya C. Boleh nampak sekarang? Dah nampak dah? Cantik. Tak marah nasihat dia. Nampak macam saya marah ke? Saya tak marah lah. Memang saya macam gagang sikit. Fatimah Azhara nama tak nampak. Menghilang dia sekarang ya. Nanti muncul balik Okay. So now bila awak dah kenal negatif 1 per K adalah M, H per K adalah C. Ada dua cara. Cara pendek dengan cara panjang. Tapi saya tak nak tunjuk cara pendek sebab saya percaya cara pendek tu hanya certain orang je akan faham. Hanya certain orang je yang dapat brain lah. Okay. So saya tunjukkan cara panjang sikit. Cara panjang jap. Okay. Yang ini adalah Y capital MX plus C daripada equation. Okay. Now you kena buat you punya sendiri. Berdasarkan info yang dia bagi, you kena buat Y equals to MX plus C sendiri. Pakai capital juga. Jadi, saya tuliskan dulu Y capital equals to MX capital plus C. Jadi, flow kita yang standard, cari M dulu Cari M dulu. M adalah gradient. Boleh cari ke? Boleh cari tak? Ada ni, ada y-intercept ke? Boleh cari tak? Tak boleh. Tak boleh cari. Itu macam mana akibat? Sebab itulah dapat soalan kena baca kecerunan graf negatif 2. Dah ada. So, M dah bagi. Jadi, kita dah terus gantikan M tu. Jadilah kat sini Y capital equals to negative 2 X capital plus C. Betul? C ni apa? C adalah Y-intercept. Ada tak ada? Ada. Dah boleh ganti terus. Okay, dah complete. Yang ini adalah yang kita buat sendiri. Boleh tak? Okay, bila kita dah ada equation yang kita buat sendiri, kita ada equation yang soalan bagi dan kita alter. Now, inilah paling senang untuk kita compare. Negatif 1 per K, kita akan comparekan dengan negatif 2. H per K, kita akan comparekan dengan 6. Mana yang kita akan dapat jawapan dulu? Kita boleh dapat K dulu sebab negatif 1 per K dengan negatif 2 ada satu huruf je. So, kita terus buat satu equation baru. Jadilah negatif 1 per K sama dengan negatif 2. Okay. K hantar jadi darab, negatif 2 hantar jadi bahagi. Maka K akan jadi bersamaan dengan 1 per 2. Negatif 1 bahagi negatif 2. 1 per 2 donate. Settle. Okay, next yang kedua. You dah dapat nilai K. Masukkan dekat sini. Jadi kita akan ada H over 1 over 2. H per K adalah H per 1 per 2. Masukkan. Bersamaan dengan 6. Boleh faham tak benda ni? Boleh tak? Kau okey tak? Kau okey? Saya masukkan je sebenarnya. Okay, dah pandai compare kan? Okay, so that dekat sini H kita akan bersamaan dengan 1 per 2 bahagi. Dia bahagi kan? Hantar jadi darab. Maka 6 darab 1 per 2 akan dapat 3. 6 darab 1 per 2, futun-futun akan dapat 3. And settle. Soalan cakap apa? Find the value of H and the value of K. Donate. Habis. Boleh tak? That is actually flow standard. Yang tu dah flow standard. So daripada mula-mula daripada equation cara pendek korang ni alah hai. Cara pendek. Okey, cara pendek ni untuk soalan ni tak berapa valid sangat.
Sebab dia dah bagi. Nanti saya untuk soalan lain lah saya tunjuk. Soalan ni tak, nanti kau tak nampak sangat beza dia. Boleh tak? Bacakan. Cara pendek skip soalan. Baik, saya end je macam tu. Kan pendek sangat kan. Kita skip semua soalan terus. Okay, next soalan nombor 2. Okay, boleh tak kalau setiap soalan nanti saya akan minta awak buat tau. Okay, awak buat. Bila saya suruh buat, awak buat tau. Awak jangan tak buat. Awak pandai ke? Belum pandai ke? Awak buat. Tak apa. Salah tak apa. Pasal compare lah. Kita sebenarnya lagi seronok tau dengan compare dengan diri kita yang dulu. Berbanding kita compare dengan orang lain. Kalau kita compare dengan orang lain, nanti kita sakit hati. Kan? Sama ada kita lebih sikit ataupun mungkin kita kurang sikit, bergantung kepada kita nak compare dengan siapa. Tapi kalau kita compare dengan diri kita sendiri yang sebelum ni, kita akan rasa, kenapalah aku teruk kan? Saya banyak kali tau. Kalaulah ilmu yang ada sekarang ni, ada sewaktu saya sekolah dulu, alangkah indahnya. Penaci kan? Memang tak cia. Okay, so now kita ada equation. Okay, this is our equation. Ky square. And then, cepat. Lepas ni saya tak cakap dah. Okay, mula-mula nak buat apa? Mula-mula nak buat apa? Yes! Kita bulatkan dulu dekat Pak C. So, ini kita stampkan. Dia Y capital. Ini penyama. Ini Y capital. Semua ni Y capital. So, ni penyama. Semua ni X capital. X besar. Y besar. Yes. And then, kita convertkan this one. Follow Pak C Y. Jumpa penyama. Tukar capital. Silakan. 30 boleh buat tak? Ky square sama dengan 6x tolak x cube. Whoop. Ish. Silakan. Saya nak tulis equation dekat sini. Dekat sikit kan? Dekat sikit dengan benda ni kan? Gimana? Bolehkah? Cakap. Alhamdulillah. 10 seconds remaining. Siti Nurhafisha dah dapat jawapan. Sungguh kepantasan. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Dapat. Mantap. Okay, kita test. Kita tengok Pertama sekali, kita nak jadikan dia follow Pak CY. Maksudnya dekat sini Y square cantik lah. Tapi dia ada X kat bawah. Dan ada yang mengganggu. Ada yang mengganggu nak buat apa? Matikan dia. So macam mana nak matikan dia? In this case kita matikan, kita bahagi with itself lah. So this one bahagi K, everything pun bahagi K. Satu order, semua order. Dalam rules of equation memang macam tu. Oh, by the way, saya nak betulkan certain orang punya mindset. Bukanlah betulkan mindset sangat. Saya nak tolong awak ni. Akan ada orang yang dia rasa laju. Saya beritahu betul-betul saya seriously, saya ajar tak laju tau. Awak jangan tertipu dengan kelajuan perkataan saya. Saya memang itulah. Jangan tertipu. Boleh cuba. Saya memang rapper tapi saya ajar tak laju pun. Awak boleh punya. Boleh punya. Cuba dengar betul-betul. Saya tak ajar laju, saya cakap laju. Okay, so now kita nakkan Y square over X. Kita letakkan X ni lah, cantik lah. Tapi ada K dekat depan, dia kacau, matikan dia. Ini bahagi K, seluruhnya kena bahagi K. That is rules of equation. Satu order, semua order. So 6X pun bahagi K, X cube pun bahagi K. Ini kita dah cancel out. Yang depan ni, dah cantik lah Y square. K dah tak ada. Kita nak Y square over X, maka dia kena bahagi pula dengan X. Maka semua pun akan bahagi X. Jadi sebenarnya kita kena bahagi semua dengan KX lah. Faham tak? Siapa yang terror, dia nampak terus KX. Siapa yang algebra dia kurang sikit, yang ni lah dia. Matikan apa yang tak nak, wujudkan apa yang nak. Buat satu persatu. Tak apalah, one step at a time. One step at a time. Maksudnya saya terror lah. Jangan bangga sangat. Kalau nak cakap terror kan, kita tahu dah siapa yang paling terror. Malalan. Okay, so now saya rewrite balik Y square over X sama dengan
X dengan X can be cancel out. So jadilah dekat sini negatif 6. Okay, minus X cube dengan X cancel out, X cube jadi X square. So that dekat sini akan jadi X square over K. Okay, sekarang ni flow cantik tak? Susunan cantik tak? Susunan cantik kita cantik. Negatif 6 per K. Yeah, sorry. My bad. Okay, negatif 6 per K. Okay, sekarang susunan cantik tak? Tak cantik. Kenapa Okay, sebab kita susun, kenapa negatif? Mana? Kenapa negatif? Astaghfirullahalazim. My bad. Mana ada negatif? If what? Tak ada negatif Sorry Itulah akibat belagak. Saya bukan apa. Bukan sebab saya bangga ke apa semua. Cumanya saya nak tunjuk, saya nak cuba test lah sama ada awak perasan ataupun tidak kesilapan itu. Tapi bila awak perasan, maksudnya awak bagus. Okay, baguslah. Terima kasih kerana semua orang perasan adanya kesilapan kat situ. Itu yang saya tengah tunggu tu. Tak sangka awak semua yang hebat je. Alasan cikgu. Ada. Jawapan klise. Yelah. Dah lah. Okay, awak menang, saya kalah. Boleh? Dah puas hati. 1-0. Okay. 1-0, serius SPM nak result apa? Nak A tak? Nak A 1-0 ke 0-1? 0-5. Turun 0-5. Aduh. Alah, gurau. Saya tanya je. Alah. Okey, so sekarang ni belum cantik kan? Jadi adalah Y sama dengan ada X, lepas tu tak ada YX kan? So yang ni kita tukar tempat lah. Tulis dia dulu baru yang ni kat belakang. Okey. Jadi 6 per K ni tak ada simbol, so dia adalah positif. Jadi saya letakkan dekat belakang plus ya Allah Muhammad. Okey, 6 over K. And then saya rapatkan balik. Okay, yang ini adalah susunan yang cantik, betul? Susunan yang cantik maksud saya Y sama dengan something X, tak ada YX. Okay, tapi dia belum cukup cun. Dia susun cantik tapi tak cun lagi. Kenapa? Y square over X dah follow. Tapi dekat sini, faksi X kita, dah terfollow sekali X square. Maka kita asingkan X square ni. So X square ni kita asingkan, dia ada apa? Negatif 1, tak ada nombor Negatif 1 per K, kita letak depan. Jadilah macam ni. Negatif 1 per K letak depan. Maka kita boleh nampak sekarang, this one Y capital kita, that one X capital kita, dah nampak convert. Jumpa penyama, convert. So dekat sini saya convertkan this one and that one, Y capital equals to negative 1 over K, X capital plus 6 over K. Kau tahu tak purpose of convert macam ni? Kau perasan tak dia punya macam ni keselesaan dekat mata tu? Dan kita terus nampak, ni M kita. That one is C kita. Jadi itulah function kita convert kepada capital. Supaya kita tak silap, nak compare tu nanti senang. Okay, jadi sekarang bila kita nak compare, kita tengok ada tak apa-apa info. Okay, sekejap. Kita dah convert kan? Dah convert. Kita ada dekat sini koordinat 0, negatif 2. Okay, tolong bagi tahu saya. Negatif 2 siapa? Negatif 2 ni adalah Y capital. 0 adalah X capital. Tapi secara tak langsung, negatif 2 ni juga adalah apa? Negatif 2 ni juga adalah Y-intercept. Jadi, boleh tak kita comparekan 6 per K dengan negatif 2 terus? Boleh. So, jadilah kat sini 6 per K bersamaan dengan negatif 2. Maka K kita akan dapat bersamaan dengan 6 bahagi negatif 2. Dapatlah dekat sini negatif 3. Settle yang pertama lah. Okay, kemudian apa yang diminta? Kecerunan garis. Okay, A settle. Kecerunan garis lurus itu. Ni Can. So maksudnya negatif 1 per K ni kita boleh label awal ini adalah M, ini adalah C. 6 per K dengan negatif 2 dah settle. Jadi M kita adalah negatif 1 per K. M adalah negatif 1 per K. Yang K dah ada nilai dah, masukkan sahaja. Kat sini negatif 3. Negatif positif, maksudnya kita akan dapat M kita 1 per 3.
maka settle. Boleh? Ha? Bacakan? Bacakan? Baca? Ya? Cantik Cun? Faham? Faham? Okay, setakat ni senang lagi kan? Setakat ni senang lagi kan? Ada tak soalan yang susah sikit? Let's go. Okay. Yang ni mungkin permulaan kepada rasa ralat ataupun rasa macam rasa penat. Dia macam Okay, silakan buat. Saya dah bagi tahu dah apa je nak kena buat. So yeah, this is the equation. Ya Allah. Okay, this is the equation. Sekarang silakan macam biasalah. Okay, so step-step yang saya biasa cakap tadi saya terus buat Okay, this one Y capital, that one X capital. Saya rewrite balik equation Y equals to K over X minus 6. Okay, and then apa yang you kena buat? Follow paksi Y. Follow paksi Y. Okay, cepat. 30 saat je. Dah tinggal 20 saat. Come on. Try. Buat je. Salah tak apa. Kan? Bila lagi nak salah? Saya nak screenshot tadi punya. Okay, boleh? Sekejap. Okay, saya bagi apa yang saya conteng je boleh 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Cukup. Okay, this one pula. Cepat sikit. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Sudahkah? Dah. Okay, cukup. Okay, saya akan share this notes. Don't worry. Tapi siapa nak screenshot lah. Okay je. Kan? Boleh post story kan? Boleh tag saya kan? Boleh tag kawan-kawan kan? Itulah korang tak join lagi. Kan? Aku dah full mark dah chapter ni. Wow. Berapa nak tag saya? Berapa nak tag saya? Fatimah? Awak okey tak? Kalau on tag nanti saya repost lah. Seorang main sangat, saya pilih lah. Sudahkah? Sudah? Let's go. So dekat sini Y nak jadi 1 per Y. Adakah kita akan bahagikan both side dengan Y square? Adakah kita akan bahagikan both side dengan Y square? No. Kenapa? Sebab kalau kita bahagikan Y square, ini akan jadi 1 over Y. Tapi kita akan wujudkan Y square dekat sebelah kanan. Menjadikan huruf X pun ada Y. Tak boleh. Jadi kita terbalikkan both side. Y is actually Y over 1. Maka terbalikkan dia jadilah 1 per Y. Terbalikkan itu jadilah X minus 6 over K. 1 over Y equals to X minus 6 over K. Tapi bila dah terbalikkan, awak kena faham. Kita punya flow Y equals to MX plus C. Y equals to something X. Okay, jadi ini kita pisahkan. Pembawa dia sama. Asingkan. Terus asingkan. Jadilah dekat sini X per K dengan 6 per K. Okay tak? Dan kemudian bila ini dah X, ini tak ada YX dah. Cantik dah. Yang ni pula kita cantikkan sikit lagi. 1 per K, kita punya X capital kita X kan. So X ni kita asingkan dekat tepi. Jadilah 1 per K X. Maka sebenarnya kita dah boleh kenal Y capital, X capital. Dan kita sebenarnya dah boleh kenal lah M, C. Betul tak? Plus. Betul? M, C, plus. Asal boleh kita bagi. Okay, mana tadi? So that kita dah tukarkan dia kepada capital Y capital equals to 1 over K X capital minus 6 over K. Okay. Now kita nak buat apa? Awak ada idea tak? Kita dah berjaya dah. Kat sini. Kita dah tahu ini M kita. Kita dah tahu dah. Jap. C kita siapa? Siapa C kita? Berdasarkan this equation, siapa C kita? Negatif 6 per K. Jangan ada siapa yang abaikan negatif Jangan 6 per K. 6 per K je. Salah. Ada simbol negatif depan dia punya juga. So negatif 6 per K ni adalah kita punya C. Dan inilah dia contoh soalan. Sekejap. Saya fikir sekejap. Okay. Biasa kita akan cari M dulu. Kan? Lepas tu kita cari C, betul? Betul kan?
Now, kalau kita nak cari M, cukup tak info? Tak cukup kan? Sebab kita kena ada dua koordinat. Kita kena ada dua koordinat yang komplit. Ini koordinat ni cukup. Ini ada huruf P pula. Tak boleh cari M lah. So bila kita buatkan formula, ini Y, beza Y bagi beza X sama dengan 1/K. Nanti akan ada dua huruf tau. Ada huruf P dengan ada huruf K. Ini mana boleh selesai? Dan kalau kita nak cari C, mana ada C? Dekat dalam equation, nampak mana ada dia langgar dekat sini? Tak ada kan? Jadi macam mana? Kalau awak first time jumpa kan, awak akan dalam exam, awak akan rasa benda ni susah. Awak akan rasa benda ni susah dan okey, aku memerlukan masa yang panjang untuk selesaikan dia. Padahal tak pun. Kan, macam mana? Awak tengok tengok betul-betul 3 siapa? 3 ni X capital. Negatif 1 Y capital. Cukup kalau logik awak kuat, dalam mana-mana equation, kalau awak nakkan nilai K, awak perlukan nilai X dan Y. Kalau awak nakkan nilai Y, awak perlukan nilai X dan K. Kalau awak nakkan nilai X, awak perlukan nilai Y dan K. Jadi, kalau saya nakkan nilai K, cukup kalau saya boleh gantikan X dan Y. Ada tak mana-mana koordinat yang ada X, Y? Ada, this one. Jadi kita terus pakai 3 negatif 1, 3 masuk dekat X capital. So jadilah macam ni. 3 masuk X capital, negatif 1 masuk Y capital. Jadilah negatif 1 sama dengan 1/K darab 3 tolakkan dengan 6/K. So far so good. Okay, now 1/K dengan darab 3 akan jadi dekat sini 3/K. 3/K tolak 6/K boleh selesai tak? Boleh. Pembawah sama, atas boleh selesai. 3 tolak 6 negatif 3. So negatif 1 sama dengan 3 tolak 6 negatif 3/K. Jadi nak dapatkan K darab negatif 1 hantar jadi bahagi. So K akan dapat bersamaan dengan 3. Negatif 3 bahagi negatif 1. Dah dapat K. K lah. Pendek je jalan kerja dia. Kalau faham dia pendek je. Kalau tidak, tadi ada yang cakap, saya guna persamaan serentak. Memang panjang lah cerita dia. Dengar pun macam So now kita dah ada nilai K. Next kita nakkan nilai P kan. Dah ada nilai K, sub in. Gantikan ke dalam. Jadi kita akan ada satu equation baru yang lengkap, iaitu Y capital 1/3 X capital tolak 6/3 2. Boleh faham tak benda ni? Boleh faham tak? Kan K kan dah ada 3 kan? So saya masukkan 1/3 lah. Saya masukkan 6/3 2 lah. Boleh tak? Okay? Can lah. If can, then kita gunakanlah koordinat satu lagi ni. So P masuk dekat X, 2 masuk dekat Y. Jadilah, okay, saya gunakan P 2. Jadilah 2 sama dengan 1/3 darab P tolak 2. Hantar. Negatif 2 hantar jadi 4. 3 bahagi jadi darab. P akan dapat bersamaan dengan 12. Baca kah? Okey tak okey? Okey tak okey semua orang? Okey. Dia bukan apa. It is not a matter of susah ke senang. It's a matter of you faham ke tak faham. You faham, settle. Kalau awak ikut apa yang saya cakap, maksudnya okay, mula-mula awak dah betul-betul faham assign kan siapa Y capital, siapa X capital. Okay, that's number 1 lah. Lepas tu from equation kita follow Pak CY. Kemudian dah jumpa penyama, convert capital, barulah kenal siapa M siapa C. Baru kenal siapa M siapa C. And then kita tengok information lah. Okay, ada yang cakap, Sir, macam mana boleh dapat negatif 2 ni? Oh, yang negatif 2 ni kan? Yang ni datang daripada situ. Tapi saya dah gantikan K tu dengan 3. So K 3, 1/3. K 3, 6/3, 2. Negatif 6/3, negatif 2. Boleh tak? Boleh.
Kalau nak gunakan cara lain boleh tak? Boleh je. Asalkan dia betul. Bukan 8 ke so. Saya ada salah kira ke? 2 sini. P sana. P per 3, negatif 2. Hantar jadi tambah jadi 4. 3 hantar jadi darab. 4 kali 3, 12 lah. Dia darab 3 dulu tu baru tambah. Mana boleh darab 3 dulu? Tak boleh macam tu. Ni darab 3 kena darab sana juga. Ni kalau derma kena bagi dekat semua yang tak ada. Derma sana, derma sini. Ini masalah algebra. Inilah masalah algebra. Kenapa 3 per K tolak? Kenapa 3 per K tolak? Oh, saya masukkan koordinat ni. Saya masukkan koordinat ini ke dalam situ. So, maksud gantikan betul-betul. Nanti jadi macam tu Okay. Boleh kita proceed? Boleh. Jom tengok. Kejap. Jom tengok log. Boleh tak? Kita tengok log kejap. So, tadi ada yang tanya kan? Okay, contoh log. Okay, dengar betul-betul. Untuk log ni, awak tak boleh buat kalau 4 rules log daripada 8 awak tak okey. 4 daripada 8 awak okey, settle. Dan untuk log dalam linear log, dia punya rules log tu very minimal. Yang pertama sekali awak kena fahamkan saya punya bahasa dulu. Okay. So sekarang kalau saya ada log x base 2, okay, awak kena kenal mana bapa. Siapa bapa? X. Siapa anak? 2. Yang base ni anak, yang itu bapa Boleh Okay. So kalau dah kenal bapa dan anak cukup. Let's go. Number 1, kalau saya ada dekat sini log xy base 2. Log xy base 2, apa jadi? Bapa darab sambung bapa darab log tambah. Bapa darab log tambah. Jangan cakap tambah je. Kalau nanti awak confuse. Apa yang tambah? Entah, tambah kot. Nanti awak mulalah tambah x dengan y. Memang salah lah. Bapa darab log tambah, jadi dekat sini log x tambah log y. Log x tambah log y. Base-nya samalah base 2 dengan base 2. Okay. Boleh tak saya nak tulis log y dulu? Boleh tak? Boleh? Kenapa boleh pula? Sebab dua-dua positif, so tak ada isu. Log x tambah dengan log y ataupun log y tambah log x sama je. Tapi kalau kita tengokkan yang kedua ni, let's say dia bagi log x over y base 2. Cubalah teka. Bapa bahagi log tolak. Okay, sekejap saya tukar sikit. Log y bahagi x, bapa bahagi log tolak, maka kita akan dapat log y tolak log x. Base 2, base 2. Boleh? Boleh tak kalau saya nak terbalikkan? Saya nak tulis log x dulu. Barulah log y. Maksudnya saya nak buat log x tolak log y. Boleh tak? Tak boleh. Kalau macam tu tak boleh. Tapi ada cara yang membolehkan? Ada. Iaitu kalau awak nak tulis x dulu, awak kena bawa sekali negatif kat depan. Sebab sekarang ni y per x, jadi log y tolak log x. Bukan sebaliknya. Tapi kalau nak tulis yang log x juga, dia akan jadi negatif log x base 2 tambah log y base 2. Saya tukar huruf lain lah. P contoh P P. Okay. So kat sini P. Sama je lah. Okay tak? Okay Okay. Awak tahu tak kenapa saya tunjuk benda ni? Tahu tak kenapa saya tunjuk benda ni? Sebabnya nanti bila linear law melibatkan log, y x tak ada y x. Jadi kalau x tu dekat belakang dia mesti dia dulu. Flow kita y equals to x, tak ada y x. So kita nakkan kat sini yang ada x. Boleh selepas sama dengan itulah x tu. Aceka, bukan aceka, oceka. Aku ada siapa yang tak tahu yang baru oceka. Ni, oceka. Oce. Okey, yang ketiga. Log x kuasa 2, salah. Log x kuasa 3 base 2. Kalau bapa berkuasa, kuasa ke depan darab. Bapa berkuasa, kuasa ke depan darab. Maksudnya, kuasa 3 ni boleh hantar ke depan, jadilah 3 log x base 2.
Dan this one is reversible lah. Dan untuk linear law biasanya memang daripada kuasa bapak ni kita bawa ke depan menjadi darab. Basically 3 tu darab dengan log X. Nak letak bracket boleh, tak letak bracket pun boleh. Tapi saya biasa letak bracket supaya awak nampak 3 tu darab dengan siapa. Faham tak? Okey tak? Baca kan? Baca. Pak Azrin macam suka betul dengan Oce ni. Okay. Dan yang keempat kan saya kata perlu tahu 4 daripada 8 rules je kan. Okay. Yang keempat adalah bila awak nampak log, contoh log X base 2 sama dengan 3. Seketul log, seketul nombor. So, nak buat apa? Songkit terjongkit. Siapa yang menyongkit? Anak. Siapa yang terjongkit? Jiran. Maka log akan hilang. So, anak menyongkit jiran. Bukan songkit bapa. Bapa dia X. Anak menyongkit jiran. So dekat sini akan dapat X sama dengan 2 songkit 3, jadilah 2 kuasa 3, dapatlah X bersamaan dengan 8. Yang ni bila soalan tu ada log tapi dia tak nak log tu, dia nak huruf tu punya nilai. So kita kena hilangkan log, anti-log kita, caranya songkit terjongkit. Setakat ni 4 rules ni boleh dapat tak? Boleh ikut tak? Boleh. So kalau boleh ikut, maksudnya bila jumpa soalan log tidak akan jadi masalah. Tapi dia akan jadi masalah balik kalau awak memang tinggalkan dia terus lah. So yang pasal tinggalkan terus apa semua tu kita discuss kemudian. Sekarang kita try buat soalan nombor 5 ni kejap. Dan sebelum kita sembangkan pasal persamaan, sistem persamaan. Okay, so this one kita dah ada satu equation kat sini, y sama dengan px kuasa n. Maka silakan. Seperti biasa, silakan semua orang. Nak buat apa dulu semua, buat jangan lupa saya tolong sikit ini y capital, itu x capital. So daripada kita punya equation y sama dengan px kuasa n, nak kena buat apa? Apa akronim nombor 4 tadi? Akronim songkit terjongkit. Yalah, songkit terjongkit. Siapa yang menyongkit anak, siapa yang terjongkit jiran. Anti-lock. Anti-lock ke? Okay, 10 seconds remaining. Anti-lock, dia benci lock lah basically. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Okay, so now kita punya equation this one, kita dah labelkan siapa penyama dan y capitalnya. Maka dekat sini kita kena follow paksi y, kita wujudkan log base 10. So jadilah log y base 10 sama dengan log px kuasa n base 10. Bapak darab log tambah. Jadilah dekat sini log p tambah log x kuasa n base 10 base 10. Cantik ke? Cantik ke lagu tu? Cantik ke? Tak cantik. Awak tak cantik. X dululah kan. So X kuasa N dulu barulah P, betul? So saya buat kat sini X kuasa N, so barulah P. Ada masalah ke? Tak ada masalah Sebab tambah kan. Bila tambah tak ada isu. So kita boleh je terbalikkan dia punya position. Tapi sekarang ni ada satu lagi rules. Bapa berkuasa, kuasa ke depan menjadi darab. So N tu saya futunkan dia, saya letakkan dia dekat depan. And saya rewrite balik everything, log y base 10. Makanya patut awak dah nampak this one our y capital and that one our x capital. Betul tak? Kan. Jadi kita terus convert. Jumpa penyama, convert. Jangan tangguh-tangguh. You tangguh, you sangkut nanti. So dekat sini kita akan jadi y capital equals to n x capital plus log P base 10. Dan sepatutnya dah kenal dah. N ni siapa? Kenal sangat lah. Gradient, yes. So log P base 10 ni siapa? Y-intercept dah kenal. Dan bila kita tengokkan dekat information, okay, apa yang dia cakap? Find the value of log P base 10 and juga nilai N. Okay. So log P base 10 ni Y-intercept. Ada tak dia bagi? Ada tak y-intercept dalam soalan?
ada. Dalam soalan, y-intercept kita adalah negatif 2. Benar? Kosong ni x capital, negatif 2 y capital. Betul kan? Kita dah boleh nampak dia macam tu kan? Dia negatif 2 adalah y-intercept. Dalam kita punya equation, y-intercept adalah log p base 10. Maka kita akan compare, jadikan dia satu equation. Log p base 10 sama dengan negatif 2. Kemudian ada yang dengar cakap saya, dia dengar, oh seketolong bos, songkit, terjongkit. Tak apa, kita buat dua tak apa, kita salah. Siapa yang tahu? Siapa yang dah tahu? Okay, so sekarang this one, songkit, terjongkit, log hilang, jadilah P sama dengan 10 kuasa negatif 2. Kemudian P bersamaan dengan 10 kuasa negatif 2, nak positifkan, turun ke bawah, 1/10 kuasa 2, which is 10 kuasa 2 adalah 100, 1/100. This is true untuk nilai P. Tapi dia minta nilai P ke? Find the value log P base 10. No, dia bukan minta P, dia minta log P. Mana? Log P base 10 is negative 2. This one the answer. Tak perlu. So kita terjungkit kalau dia tanya nilai P. Maka our answer here is here. You understand or not? Understand kan? So dapatlah dekat sini jawapan kita. Dan ada orang dia tak puas hati tau. Macam aduh pernah buat kan. Sekali terlebih pula buat. Itulah terlebih buat tu masalah juga. Okay, so log P base 10 is negative 2. Dan sekarang untuk nilai N ni pula. N apa N siapa N adalah gradient. So nak dapatkan gradient, ada info tak? Cukup tak info? Cukup info tak? Cukup. Kita ada dua koordinat, betul? Jadi nak dapatkan N, yang ni kita terus buat apa? N bersamaan dengan beza Y 2 tolak negatif 2 bahagi beza X 6 tolak 0. Jadi kita akan dapat N bersamaan dengan negatif positif. So atas akan jadi 4, bawah akan jadi 6. 4/6, 2, 3. N is equivalent to 2/3. So N catat 2/3. Boleh tak? Bacakan. Okey. Nak screenshot. Silakan. Tu boleh tu buat soalan log. Tadi kata tak boleh buat soalan log. Alah. Tahu rules dia, okey je. Dia tak tahu, tu masalah. Saya suka tanya soalan ni, tapi biasanya saya tanya dekat kelas saya je. Saya nak tanya kat sini, saya segan. Ke saya nak tanya? Tak apalah, saya tak nak tanya lah. Tak ada apa. Kan saya kata bukti kepada susah ke senang adalah tahu ataupun tak tahu. Jadi soalan yang kita buat pada malam ni ialah bilakah birthday saya? See? Kan? Bukannya susah. Dia tak susah. Tapi sebab tak tahu je. That's the different. If you know later on, then senang lah. Itu senang sangat. Kan? Okay. Tahu tak soalan yang senang pun? Bilakah birthday your crush? Dia tahu? Your crush punya birthday. Tak semestinya birthday crush. Crush tu tak semestinya dekat sekolah. Kan? Boleh jadi crush tu dekat Korea sana tu. Kan? Ingat saya tak tahu. Tahu saja. Bilakah birthday abang bomba? Itu saya tak tahulah. Okay, saya tak terlibat. Saya bukan bomba. Sudah. Okay, now kita ada satu lagi bahagian yang perlu didiskuskan iaitu persamaan, sistem persamaan. Boleh tak kita discusskan itu pula? Sebab untuk yang linear law cukup lah. Oh, tapi sebenarnya ada satu lagi last part yang mungkin penting juga untuk linear law. Okay. Bila ini saya sembang sikit, saya beritahu sikit Bila kita pasal linear law ni, kita cakap pasal paper 2. Paper 2 Apa beza paper 2 dengan paper 1? Apa beza yang paling ketara? Awak tahu tak? Pakai graph paper lah. Lepas tu kena plot lah kan? Lepas tu kena buat graph, betul? Okay. Tapi dia punya flow yang buat equation follow paksi Y itu sama.
Kan? Semuanya sama. So beza dia nanti, okay, kita dah buat dekat graf kita. So graf kita, make sure awak plot tu, awak ikutkan yang penyamar tu lah. Kalau penyamar tu YX, awak kena ada nilai YX. Kalau penyamar tu adalah X kuasa 2, awak kena ada nilai X kuasa 2. Jadi berdasarkan, okay, kan ini kita biasa ada nilai X, Y kan. Kan kita ada nilai X, kita ada nilai Y kan. Tapi bila kita nak plotting tu, paksi Y kita YX, paksi X kita X square. Maka kita kena ada nilai-nilai, kita kena ada nilai-nilai YX dengan, ya Allah, terpadam pula, YX, dan kita kena ada nilai X square. Kena ada nilai YX, kena ada nilai X square. And mana nak dapat? Contoh. Katalah saya bagi dekat sini 1, 2, 3, 4 2, 4, 6, 8. Contoh. Makanya YX ni apa? YX adalah Y darab X. 1 kali 2 2 kali 4 8 3 kali 6 18 8 kali 4 32. Yang itulah nilai-nilai YX. Kemudian yang bawah ni apa? X square. X square 1, 2, 3, 4. Kalau square kan 1 kuasa 2 1, 2 kuasa 2 4, 3 kuasa 2 9, 4 kuasa 2 16. So inilah dia koordinat yang kita pakai untuk plot. Boleh tak? Kalau log tekan kalkulator lah. Kan? Log X base 10. Tekanlah kalkulator. Log 1 berapa? Log 2 berapa? Log 3 berapa? Isi. So this one you kena ada dulu. So bila you dah ada koordinat berdasarkan paksi yang kita nak plotkan tu, nanti you akan dapat point-point yang berterabur. Kan? Dia takkan exactly straight line tau. Dia akan almost straight line. Tapi kena kenal lah, kan penyamar. So bila dia penyamar dia tak exactly the same, dia almost the same. So apa tugas kita? Kita kena buat line of best fit. Ini mungkin ada yang belajar dalam fizik, tapi tak belajar dalam fizik ke, belajar dalam fizik ke tak ada masalah. So linear law ni ada dalam paper 1 tak? Ada, paper 1 pun ada, paper 2 pun ada. Tapi dia punya basic paper 1. Paper 2 ni tambahan benda-benda kecil macam ni. Ni kira benda kecil lah. Plotting bukan benda besar. Dan yang satu lagi benda yang awak kena concern kan adalah bila kita nak buat straight line, pertama straight line tu kita kena habiskan sampai langgar paksi Y. Kedua bila kita buat straight line tu, awak guna adjust, guna pembaris cantik, kena make sure kita kena sebanyak mungkin. Okay? Yang plotting kita kena sebanyak mungkin. Dan kalau ada yang tak kena, dia kena balance. Nampak ni, 2 tak kena kat bawah, 1 tak kena kat atas. Boleh tak? Okay. So bila dah macam ni, nanti kita punya isu adalah nak kena cari M dan kena cari C juga. Nak cari M, awak just pakai 2 koordinat yang sentuh. So 2 koordinat, sini ada koordinat. So kita dah boleh cari M. Beza Y bagi beza X. Dan bila kita nak cari C pula, tengok dekat paksi awak ni langgar kat berapa. So dekat sini berapa, ni ada langgar kan. So tu kena langgarkan dia. So nilai ni awak akan ambil untuk dapatkan Y intercept kita. Comparison based on graph pula. Graph yang kita buat tu. Itu beza utama dia. Yang tambahan-tambahan tu itu mungkin di sesi yang lain lah pula. Okay, so sekarang kita nak masuk satu lagi part. Dah ada yang risau, takut tak sempat satu lagi part tu. Jangan risau. Okay, sekarang sistem persamaan. Kalau saya tanyakan awak semua, sistem persamaan ni ada berapa jenis? Equation system. Ada berapa jenis? Yes, akan ada 2 jenis equation system. Okay. Jenis yang pertama adalah jenis kuadratik. Jenis yang kedua adalah linear. Awak tahu tak beza kuadratik dengan linear? Awak tahu tak beza kuadratik dengan linear? Kuadratik adalah berkaitan dengan kuasa 2 sebagai kuasa yang tertinggi. Tapi bila linear ni adalah berkaitan dengan kuasa 1 sebagai kuasa yang tertinggi. Jadi kalau kita sembangkan pasal kuadratik sekejap, okay, kuadratik, let's say X square. Kita ada X square kan? Kita ada X square. So, X square ni nanti akan ada berapa nilai X? Standardnya, dah X square kan? Bila kita selesaikan nanti, kita akan ada 2 nilai X. Jadi, kalau nilai X ada 2,
Obviously ini simultaneous equation ataupun equation system ni berkaitan dengan persamaan serentak. Maka akan ada nilai y tau. Kalau awak ada kuadratik huruf x, x-nya ada 2, maka y akan ada berapa akan ada berapa nilai? Y pun nanti akan ada 2 jawapan lah. X ini, y itu, X ini, y itu. Jadi dia biasanya akan ada 4 jawapan. 2 nilai X, 2 nilai Y. Itu yang berkaitan dengan kuadratik. Okay. Tapi kalau berkaitan dengan linear untuk equation system, dia dah upgrade daripada awak mendengar rendah dulu. Mendengar rendah dulu, ada tak kita buat persamaan serentak linear? Ada. Tapi pakai 2 huruf je, X dengan Y. Okay. Bila pakai 2 huruf X dengan Y, apa je possibilities yang kita akan dapat? Kita akan dapat awak tahu tak linear ni? Linear, tadi baru belajar linear juga kan? Dia berkaitan dengan garis lurus. Betul? Maka bila kita ada dua persamaan kan? Makanya sebenarnya kita tengah ada 2 garis lurus lah. Let's say dekat sini Y sama dengan 2X tambah 3. Okay. Satu lagi adalah Y sama dengan negative X tambah 7. Okay. Jadi, bila saya rewrite this one, these two equation, saya rewrite. So, yang ni boleh jadi Y tolak 2X sama dengan 3. Persamaan yang pertama. Yang ini pula, saya rewrite balik, jadikan dia yang biasa kita nampak, Y tambah X sama dengan 7. Ini adalah persamaan yang kedua. Yang inilah dia persamaan serentak kita kan? Betul tak? Dan akhirnya, bila kita selesaikan, kita akan dapat nilai X dan kita akan dapat nilai Y. Semua orang ada kat sini lagi ke sekarang ni? Hello? Ada? Kenapa kau macam kau terkesima ke macam mana? Fokus. Dahsyat Sebab saya rasa tiba-tiba semua orang pop diam. Semua orang macam fokus menggunung. Okay. So far boleh faham? Cantik. So kalau kita ini garis yang pertama this equation, garis yang kedua that equation, susun balik yx nombor, ni adalah persamaan serentak dan akhirnya kita akan dapat nilai x dan nilai y. Dapat je nilai x dengan nilai y, ini sebenarnya adalah satu koordinat. Koordinat apa? Koordinat titik persilangan di antara dua garis lurus. Maka the purpose of kita buat persamaan serentak ni adalah untuk dapatkan titik persilangan. Jadi kenapa tadi yang melibatkan kuadratik, kita ada sampai 2 nilai x dan juga 2 nilai y. Di mana dekat sini kalau kita sekalikan, okay, this is the first coordinate. Another one adalah second coordinate. Kenapa kita akan ada 2 koordinat? Sebab kalau perasan, saya buatkan x kuasa 2 dengan y. Maksudnya kuadratik ada satu je. Satu lagi linear. Jadilah keadaan dia, kalau kita tunjukkan graf sikit, x square macam ni. Kan senyum atau memasam kan? Satu lagi straight line. Macam tu. Berapa kali langgar? 2 kali langgar. Maka akan adalah 2 titik persilangan. So bila ada 2 titik persilangan, okay, yang persilangan pertama ada xy. Persilangan kedua ada xy. So inilah yang kita dapat bila kita selesaikan. Ada 2 koordinat lah. 2 nilai x, 2 nilai y. Tapi bila dia adalah persamaan serentak linear, garis lurus dengan garis lurus ada satu je tempat silang. So kita dapat nilai x dengan nilai y tu, kita tengah dapatkan pintasan tempat persilangan di antara 2 garis lurus. Tapi bila kita pergi dekat linear yang pakai 3 equation, okay, linear yang pakai 3 equation, kita ada x tambah y tolak 2z. Contoh tolak 2z sama dengan 7. Ini saya ambil random je. Okay. Macam ini garis lurus ke? Yang ini garis lurus ke? Bukan. Ini bukan garis lurus. Sebab dia dah tambah satu lagi paksi. Garis lurus adalah bila kita ada x, kita ada y. Okay, makanya kita tarikkan dalam sum tarik. Okay, garis lurus. Tapi bila soalan tu dia tambah lagi satu paksi, okay, kat sini ini adalah paksi z. Kita ada paksi ke kanan. Ya, saya tukar color sikit lah bagi nampak color merah. Okay, so bila daripada garis lurus ditambahkan satu paksi ke belakang, maka apa yang kita dapat sebenarnya sum.
Ini adalah persamaan untuk satu permukaan. Dia adalah satu permukaan lah. Dia satu permukaan. Maka bila melibatkan permukaan, ada 3 possible answer. Yang pertama, bila tiga permukaan, saya terus contengkan dia. Bila tiga permukaan bersentuhan, saya buat macam ni bersentuhan pada satu bucu. Maka bucu ni nanti, yang bersentuhan ni, basically adalah satu koordinat lah. Satu koordinat titik persilangan. Boleh tak? Kau okey tak? Tapi bila koordinat titik persilangan yang melibatkan 3 paksi, paksi X, paksi Y dengan paksi Z, koordinat dia adalah X, Y, Z lah. Ini koordinat dia. Jadi awak akan dapat satu nilai X, satu nilai Y, satu nilai Z. Itulah. Tapi, adakah semua permukaan ni confirm sentuh? Tak juga. Apa jadi kalau tak sentuh langsung? So ini saya jarakkan dia, maka koordinat tak ada. Maka itu akan jadi jawapan yang kedua, which is no solution. No solution maksudnya tidak ada titik persilangan. So semua permukaan tu tak sentuh langsung. So bila awak cuba selesaikan, memang tak dapat. Awak akan dapat sesuatu yang tidak logik. Tapi another answer, this is the first, ini fahamkan dulu Saya cuba dapatkan sebaiknya semua apa yang boleh dapat kita kasih dapat. Jangan sampai yang dikejar tak dapat, yang dikendung berciciran. Boleh tak semua orang? Kita masa limited. Janganlah harapkan kita dapat everything semua from A to Z. Mesti ada yang terkorban sikit-sikit. So this one kalau disentuh dekat satu bucu, no solution kalau tak sentuh langsung. Satu lagi adalah bila persentuhan dia adalah persentuhan permukaan tu adalah macam ni. Yang saya contohkan ini adalah permukaan yang pertama. Kemudian yang ni adalah permukaan yang kedua. And then yang ni adalah permukaan yang ketiga. Kau nampak tak ada yang sentuh kat mana? Dia bersentuh pada satu line, pada satu tepi. So, apa logik dia? Yang ini nanti jawapan dia adalah infinite solution. Infinite solution bila awak selesaikan adalah awak akan dapat contoh awak buat awak takkan dapat nilai X, awak takkan dapat nilai Y, awak takkan dapat nilai Z. Awak mungkin akan dapat contoh kosong sama dengan kosong. Adakah ini persamaan yang benar? Kosong sama dengan kosong, benar ke tak benar? Tak benar. Astagfirullahalazim. Kosong kan memang kosong. Ini benar. Tapi dapat nilai X tak? Tak dapat. Dapat nilai Y tak? Tak dapat. Dapat nilai Z tak? Tak dapat. Dapat benda-benda macam ni, dia benar. Tapi nilai X tak ada, Y tak ada, Z tak ada. Inilah the infinite solution. Persilangan dia banyak sangat. Saya contohkan, kalau kita ada satu garis macam ni. Lepas tu, satu lagi garis macam tu. Berapa kali dia sentuh? Satu. That one. Betul tak? Betul tak? Kan? So ada koordinat lah macam 1, 2, 3, 7 kan? Tapi apa jadi kalau dua line tu sentuh macam ni? Line tu bertindih. Berapa banyak dia sentuh? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 1.1, 1.11, 1.12, 1.13, 1.114. Kau faham tak? Persentuhan dia too many. Jadi bila persentuhan dia pada satu garisan, ini infinite solution. Koordinat dia banyak sangat. Kita tak tulis dah semua tu. Kita bagi tahu infinite solution. Gitu dong. Okay. So sekarang kita ada dalam 5 minit lagi. Okay.
Dalam 5 minit lagi. Okay, sekarang ni kau nak tengok yang mana? Saya sempat tunjuk satu je. Kau nak tengok yang ada nilai X, Y, Z ke? Korang nak tengok yang no solution ke? Korang nak tengok yang infinite? Yang no solution. No solution. Sekejap. No solution adalah yang kedua ni. Okay. Jom Saya try buat This is the method. Okay, mula-mula kita akan eliminate huruf satu huruf. Okay, kerana kita ada satu persamaan yang ada huruf YZ. Maka saya akan pilihkan these two equation, eliminate X juga supaya ada YZ je. Jadi kalau ada dua persamaan yang ada YZ boleh selesai lah. Okay, macam mana kita nak eliminate these two? Kalau kita nak eliminatekan X, so sini ada negatif 2X, sini tak ada. Maka seluruh yang atas ni saya akan darabkan dengan negatif 2. So jadilah negatif 2X tolak negatif 2X, negatif positif, tambah 2Y, negatif 2, 3, negatif 6Z, sama dengan negatif 2, 3, negatif 6. Kemudian saya salinkan balik yang bawah ni, negatif 2X tambah 2Y tolak 6Z sama dengan 6. Jadi bila kita dah ada dua persamaan, kita nak eliminate negatif 2X kan, dah sama kan, nak eliminate tambah ke tolak? Kalau benda yang sama nak eliminate tambah ke tolak? Kita akan tolak. So semua yang atas tolak semua yang bawah, ikut dia punya benda yang sama. Negatif 2X tolak negatif 2X, habis. 2Y tolak 2Y, habis. Negatif 6Z tolak negatif, tolak jadi tambah. Okey, habis juga. So kat sini kosong lah. Kan? Negatif 6 tolak 6. Negatif 12. Betul tak? Kan? Buat yang ni kosong, buat yang ni kosong, buat yang ni kosong. Sama dengan negatif 6 tolak 6, negatif 12. Dapat negatif 12. So now, this one, benar ke salah? Benar ke salah ni? Salah dah lah, tak dapat nilai X apa, Y apa, Z apa. Equationnya equal pun salah. So, maksudnya ini no solution. Dah lah. Memang no solution lah. Memang no solution, one of the answer. Tak percaya? Korang tengok kat sini. Saya ada kalkulator baru, kelas Swiss warna biru. Kita buat equation jap. Mod jap. Okay. Mod simultaneous equation satu, ada 3 unknown. Okay. Masukkan 1, negatif 1, 3, 3. 1, negatif 1, 3, 3. Lepas tu, negatif 2, 2, negatif 6, 6. Negatif 2, 2, 6, negatif 6, 6. Okay, and then last one. Yang ni jangan silap. Nak masukkan dalam kalkulator jangan silap. X tak ada kan? So, X tu dia punya koefisien kosong. Kosong, 1, negatif 5, negatif 3. Kosong, negatif, kosong, 1, negatif 5, negatif 3. Okay, saya dah masukkan. Saya dah masukkan everything. Nampak? No solution. Siapa yang ada kalkulator kelas Swiss, awak masukkan info dekat sini, nanti dia tulis infinite solution. Awak akan dapat sesuatu yang macam kosong sama dengan kosong. Tapi siapa yang pakai kalkulator FX570, yang bukan FX570MS, awak sekadar dapat max error saja. Awak tak ada. Kalkulator kelas Swiss dia bagi tahu. Sorry lah. So tulis no solution. Ini jawapannya. Memang macam tu. Ya. So tapi bila kat sini kan awak dapat sesuatu yang logik. So jawapan akhir awak akan tulis sebagai infinite solution. Ini. Tapi tak semestinya kosong sama dengan kosong lah. Dia akan jadi sesuatu yang valid. Okay. Dan kalau ikutkan kat sini yang paling panjang
Yang paling panjang adalah this one. Tapi ini adalah yang berkaitan dengan kuadratik. Kuadratik nanti cerita dia kuadratik pula. So, saya akan sharekan jawapan. Saya dah ada jalan kerja dah benda tu. Ini jalan kerja dia. Tu lah. Ni jalan kerja dia. Nanti saya sharekan, awak study kan. Boleh tak? Sebab dia lah, kita kena buat equation sendiri. Lepas tu, tapi yang ni nak ambil. Tak nak tak apa. Markah 7. Macam kah? Nanti saya semua jawapan tu saya bagi sekali Boleh? So I think that's all for today. Thank you for joining my class. You guys are the best. Saya nak tanya, dapat sesuatu tak? Awak dapat sesuatu tak? Akan membantu tak? Akan membantu. Okey, kalau akan membantu, satu je saya request. Kalau ada kawan tanya, ajarkan. Kalau boleh ajarkan. Kalau tak boleh nak ajarkan, ajak dia join. Awak yang tak pernah join lagi MC Plus, kalau berkelebangan, ada bajet sikit, ada kelebangan, mari jom join. Kalau tak masuk kelas saya tak apa. Asalkan marilah kita bersama-sama, boleh semua orang. So I think that's all for today. Thank you for joining my class, you guys. All the best. Hopefully to meet you guys again in the next session. Assalamualaikum. Saya Ifat, tanduk sikit semua orang. Terima kasih semua orang. Dah. Jumpa lagi.